Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekarang ni kita duduk di tambih. So kalau kita ingat balik pengajian kaf ni, kaf munfaridah ni kan, awal lagi ke surat 7 tu. So dia kata kaf kita ni ada 5 makna. Khamsatu ma'anin. Satu tasbih, dan dia tak huraikan banyak tasbih sebab ma'ruf. Kemudian ta'lil. Kaf makna kerana. Kemudian yang ketiga, kaf makna isti'la. Kaf makna isti'la. Kaf makna ala. Makna di atas. Sama ada di atas maknawi ataupun di atas makna yang lafzi, hakiki. Semasa dia huraikan isti'la ni, so dia banyak bagi contoh-contoh yang ada makna kamal. Contohnya masail-masail kan, contoh makna ala ni. Makna kun kama anta, jadilah sebagaimana kamu. Tapi makna dia sebenar kun ala ma anta alaihi. Arab ni kalau dia nak kata you always buat sesuatu ni, kata kita ni sentiasa duduk atas tu lah. So dia kata ala ma anta alaihi, suka. Jadi sekarang ni contoh-contoh yang kun kama anta ni banyak dipersoalkan tentang ma kan, dia bincangkan tentang ma. So kalau kaf ni makna ala, so ma tu jadi apa? Jadi banyak contoh-contoh yang dia berikan sini. Yang ni i'rab ma ni, satunya ma mausulah ke, ma zaidah ke, ma apa, masdariyah ke. Tapi semua contoh-contoh yang dia datangkan tu, kama tu, kaf tu, dia datangkan contoh sebenarnya ada kama lah. Contohnya ayat Al-Quran, ij'al lana ilahan kama, ada kama kan? Kemudian contoh lagi, dia bagi kaman nasi. Jadi ma ni ma zaidah yang mulghah. Kaman nasi. Tapi maknanya kama lah. Kemudian yang keempat, maknanya masail yang keempat. Ma tu yang keempat. Untuk kun kama anta tu kan. Ma yang keempat, ma kafah. So ma ni kafah. Contohnya digunakan Al-Quran juga kama lahum aliha, yang i'rab atas ni pun juga boleh makna. Selain daripada makna allazi, jadikan kami Tuhan sebagaimana atas apa yang kan, apa yang mereka miliki. So semuanya didatangkan makna kama lah. So oleh kerana banyak sebut kama tu, kebetulan dia pun teringat. Kan ni contoh-contoh semua dia bagi semua kama an-niswan, kama saifu, semua ada kama. Lepas tu dia pun teringatlah, kemungkinan lepas tu dia teringat, oh dia kata ada ahli-ahli nahwu bincangkan tentang masalah kama ni. Masalah kama ni, i'rab kama dalam Quran ni banyak dibincangkan oleh ahli ulama. Sebab tu dia masuk kat sini tambihun. Tambihun, kalau kita tengok sini kama sini, seolah-olah dia yang tambih kepada isti'la. Makna ala bukan, sebab kama yang ada dalam contoh yang dia akan datangkan di sini ni, ayat Al-Quran kama bada'na awwala khalqin nu'iduh ni, sebagaimana kami mulakan penciptaan yang pertama, begitulah kami akan mengulangi balik dan menghidupkan semula makhluk manusia kan, makhluk di hari kiamat. Jadi kama sini makna sebagaimana, makna tashbih. Jadi tak ada kena mengena dengan isti'la tadi. Cuma anda nampak kemungkinan di sini yang dia pentingkan di sini masalah kama tu sendiri, perkataan kama tu sendiri. Okey, tambihun. Taqa'u kama ba'dal jumal kasiran. So kama ni dia kata banyak terjadi, banyak terletak. Kama ni maknanya kasiran banyak terletak kama selepas ayat. Selepas ayat-ayat. Maknanya mesti sebut dululah. Contohnya darabtu kama darabta. So dia kata kama ni biasanya datang selepas disebut ayat penuh sini.
Kan taqa'u kama ba'dal jumal, selepas ayat banyak, dan dia jatuh sebagai, dalam ayat tu dia jatuh sebagai sifat, sifatan. Sifat di sini sifat bukan sifat nahu. Sifat nahu ni ada mausuf, ada sifat kan. Kalau kita sebut rajulun, ini tawilun. Ini sifat nahu. Ini mausuf, ini sifat. Tapi sifat yang maksud sini sifat umum. Asalkan makna menerangkan aja, menerangkan. So boleh jadi kalau sifat makna umum, boleh jadi sifat tu sendiri. Sebab tu dalam nahwu asalnya sifat tu sendiri, sifat yang teknikal ni, nama dia na'tun. Hal pun kan dia menerangkan. Menerangkan apa yang nak diterangkan lah. So dua lah, na'tun, halun. Ini dikatakan menyifatkan sesuatu. Jadi maknanya kama ni digunakan untuk menyifatkan benda yang sebelah sini. Kasiran sifatan fil makna, dari segi makna. So makna dia mungkin nak, makna sifat yang sebenar. So fatakunu kama, bukan masuk kama ni, masuk kaf. Kaf plus ma. Sebab sekarang ni kita mengaji kaf. Tapi oleh kerana dia sentiasa beriringan dengan kama ni, dengan ma ni, tu kita sebutlah kama. So fatakunu na'tan. Jadi na'at ni bukan ni, bukan ma jadi na'at. Na'at ni yang akan jadi sifat ni ialah kaf. Kan jar majrur kan? Ni kaf ialah huruf harfu jarrin. Ma majrur lah. So majrur dia. Jadi jar plus majrur akan bermuta'alliq dengan something, sama ada dengan fi'il ataupun makna fi'il. So makna fi'il inilah kemungkinan masdar, kemungkinan apa? Kemungkinan khabar, kemungkinan hal. Ya? So khabar lah, khabar, hal. Tapi dalam masdar pun boleh, maf'ul mutlaq. So jar majrur ni bermuta'alliq dengan khabar, jar majrur bermuta'alliq dengan hal, jar majrur bermuta'alliq dengan maf'ul mutlaq. Kan? So maknanya hubungan ni, so kadang-kadang dalam i'rab kita tak sebut dah benda ni, dia khabar, hal. So kita sebut jar majrur tu sendiri. Jar majrur tu sendiri kita sebut dia sebagai maf'ul mutlaq, dia sebagai hal, dia sebagai khabar. Padahal sebenarnya dia hanya muta'alliq dengan khabar yang sebenarnya, dengan hal yang sebenarnya, dengan yang maf'ul mutlaq yang sebenarnya. Dia sendiri itu bukan khabar, bukan hal, bukan maf'ul mutlaq. Macam sini kan, mudah-mudah sebut dia kata fatakunu na'tan. Padahal dia bukan na'at. Dia tak boleh jadi jar majrur selama-lama, dia tak boleh jadi na'at. Semua dia tu apa tu tumpang apa? Tumpang na'at. Mesti dikaitkan dengan makna sifat. So fatakunu na'atan limasdarin. Contoh tadi kan, kita tengok ayat kita. Darabtu kama darabta. Sedangkan kita belajar kaf ni huruf jar kan? So macam mana kita nak kata kaf ni berhubungan dengan darabtu? Apa kaitan darabtu dengan kaf? Nak kait tak boleh. Takkan darabtu, kalau kita kata darabtu zahaba kan? So zahaba ila. So nampak jelas zahaba ila. So ila mestilah kepunyaan zahaba. Pergi ke. Tapi pukul sebagaimana? Tak boleh. Dia tak ada muta'alliq dia. So nak kena ada sesuatu yang bermuta'alliq dengan darabtu. Jadi yang kita nampak jelasnya ialah darabtu darban. Aku pukul dengan satu pukulan. Kemudian kaf ni kan tasbih. Maknanya dia tasbih. Kan makna tasbih. So makna tasbih dari segi bahasa Arab, makna dia mumasil. Mumasilun.
So, mumasilun ni kata sifat. Isim fa'il. Masalah yumasilu, mumasalatan. Isim fa'il dia mumasilun kan? Mumasilun. So, boleh kita buat sini. Darabtu darban mumasilan. Darabtu darban mumasilan. Li something lah. Mumasilan li, kalau kita kata ma tu masdariyah, li sepertilah. Mumasilan bagi, sama bagi, masdar kepada darabta, darbuka. Darbaka kan? So li darbika. So darabtu darban mumasilan li darbika. So apa sini? Sini kan mausuf, isim. Ini kata sifat. Sebab tu dia kata dia ni sifat kepada masdar yang dihazafkan. So mana ayat kita tu sudah kita boleh connect antara satu sama lain kalimah-kalimah. So jadi dia kata kaf ni fatakunu kaf na'tan, dia jadi sifat sebab dia ini kaf kepada masdar yang dihazafkan. So masdar ni maf'ul mutlak lah kan? Ni kita kata dia bermuta'alliq dengan maf'ul mutlak. Ataupun dia jadi hal. Halan, boleh juga. So kalau hal, maknanya kita tak payahlah bubuh darban sini. So darabtu, aku pukul, kan, dalam keadaan aku tu, kan, mumasilan. Serupa dengan kamu. Dengan pukulan kamu. Ataupun maf'ul bih di sini dah ada, dihazafkan darabtu somebody lah kan. So darabtu, okey, ataupun dia kata hal kan. Jadi i'rab yang macam ni biasanya kan, sebelum kama ni ayat lengkap. Tapi oleh kerana kaf ni jar majrur kan, ni jar majrur kan. So jar majrur kadang-kadang dia boleh diletakkan di mana-mana, dia bebas kan, pergerakan dia bebas kan. So sebab itulah ayat kita di sini, tengok dia mula dengan kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. So fi'il dia nu'iduhu, dia letak akhir sekali. Jadi yang ni dalam syarah-syarah dia tulis kena ada takdir lah. Takdir. Muqaddar. Satu yang jenis mubasyarah. So, mubasyarah maknanya kita sebut fi'il dulu. Yang ni seolah-olah dia sebut satu jenis yang sebut fi'il dulu kan. Yang satu lagi boleh juga disebut jar majrur dulu barulah fi'il. So maknanya kita boleh tulis kama darabta darabtu. Kama darabta darabtu. So ayatnya tak bolehlah mula dengan jar majrur dulu. Tapi jar majrur dia ada kebebasan boleh duduk mana-mana. Dia hanya bermuta'alliq aja. Sini kosong kan. So maknanya dia kepunyaan darabtu lah. Bahasanya dulu darabtu kama darabta. Boleh tulis juga kama darabta darabtu sebagaimana ayat Al-Quran ni kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. So asalnya nu'iduhu kama bada'na awwala khalqin. So kalau kita buat macam ni nu'iduhu kama bada'na awwala khalqin. Kita tengok ayat. So wayahtamiluhuma. Kedua-dua makna na'at, makna hal. Untuk kama kan? Boleh pakai kama tadi untuk kedua-duanya ayat ni. Firman Allah Ta'ala ni. Qauluhu Ta'ala ni. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Tengok ayat dia kan? So dia mula dengan yauma natwis sama'. Okay, yauma natwis sama'. Hari, ingatlah, uzkur. Sebelum ni, ayat ni sebut tentang, banyaklah tentang orang kafir. Okey, ayat-ayat sebelum tu, ayat muka surat sebelah tu, Allah ada sebut banyak tentang janji-janji akan dekat hari kiamat kan. Akan berlaku hari kiamat ni. Akan berlaku sekian. Orang kafir pun akan berlaku sekian. Akan kecewa lah orang kafir kan.
Allah sebut, kamu dengan apa yang kamu sembah tu akan jadi bahan api neraka. Kemudian Allah sebut, kalau sekiranya patung-patung tu, berhala-berhala tu, Tuhan, ma waraduha, mereka pun tak masuk dalam neraka jadi bahan bakar api neraka. Semuanya kekal masuk dalam neraka. Tuhan kata kan. Kemudian orang kafir pun kata, oh kalau gitu, kalau hak benda yang disembah akan masuk neraka, jadi yang kami duk sembah malaikat apa semua tu, sembah nabi-nabi zaman dulu, so demo pun masuk neraka jugalah. Tak, Allah kata, innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika hum anha mubadu. Orang-orang yang hak dulu-dulu, yang lepas dulu, yang elok-elok, yang mukmin-mukmin, yang buat perkara-perkara baik tu, kami jauhkan daripada api neraka. Walaupun mereka selepas itu dijadikan sembahan oleh orang kafir. Dalam dia tak masuk dalam tu, so dalam syurga mereka akan dapati memperolehi apa yang mereka kehendaki. Wahum fi majtahat anfusuhum khalidun. Kekal dalam tu. So dalam neraka nanti mereka tidak akan rasa takutlah. Tak akan rasa sedih. La yahzunuhumul faza'un al-akbar. So mereka tidak akan takutlah perkara besar tu. Maknanya nanti mereka akan wahwa an yu'mar bil 'abdi ila an-nar. Untuk dibawa masuk dalam api neraka tu mereka tak gentar lagi lah sebab Allah dah janji dah. Bahkan mereka akan disambut oleh malaikat. Wa tatalaqahumul malaikah. Dan inilah malaikat kata, inilah hari yang kamu dijanjikan. Kemudian Allah pun sebutlah hari yang gerung ni kan, hari kiamat. Ingat dia kata, ingat. Hari di mana uzkur yauma natwis sama. Hari yang kami akan lipatkan langit. Seperti lipatan sini sijilin, bukan makna malaikat atau makna safhah buku kan. Safhah kitab. Helaian kitab. Ataupun sini makna malaikat. So malaikat yang duk belak-belak buku tu, selak register kita tu. Seperti malaikat duk belak-belak, gitulah kami akan lipatkan bumi. Kama bada'na awwala khalqin. Sebagaimana. Jadi seolah-olah sebut kama kan? Seolah-olah dia ada kaitan dengan yauma natwis sama. So kami lipat sebagaimana kami mulakan. Macam tak kena kan? Kami lipat sebagaimana kami tak kena kan? Tak kena, tak boleh. Maknanya jauh dia punya takwil tu. Tapi kalau dengan sini, sebagaimana kami mulakan penciptaan daripada tak ada, nu'iduhu, kami akan ulang balik dia. Maknanya daripada yang kami jadikan dia tak ada. Maknanya manusia ditakdakan oleh Allah, maknanya dimatikan. So kami akan ulangkan balik. Sebagaimana kami, awal permulaan kami ciptakan daripada tak ada. Yang ni, daripada ada, kemudian kami tiadakan. Kemudian kami, daripada tiada tu kami adakan. So maksudnya, dia punya connection tu ada. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Jadi sekarang ni, i'rab kama ni. Oleh kerana ada dua sini, kemungkinan dia bertaut dengan natwi, kemungkinan dia bertaut dengan nu'idu. Dengan maksud, nu'idu kita sebut dulu. Barulah kama. Tapi oleh kerana jar majrur, atas kepentingan balarah kita nak pentingkan dia dulu, kita sebutkan dia dulu. Kan? Benda yang disebut dulu, itu yang dipentingkan. Beri ihtimam. So, kama bada'na. Nak cerita buat benda dulu tu, hak tak ada tu lagi payah. Banding dengan yang nu'iduhu ni. Nu'iduhu daripada tak ada, daripada ada, kemudian kami tak ada kan. Kemudian baru kami ada. Senanglah sikit kan. Tapi dari segi nak buat benda tu, wujudkan benda tu, itu benda tu sama. Tasbih dia tu ada unsur-unsur tasbih. Baik. Kembali balik. I'rab ni sebenarnya, kama bada'na awwala khalqin ni, antara orang yang awal-awal yang i'rab ayat kama bada'na awwala khalqin nu'iduh ni, yang bangkitkan i'rab ni ialah Ibnu Hajib. Ini tak ada dalam syarah. Ini anak nak cari sendiri. Ibnu Hajib. Dalam kitab dia kita panggil Imla. So Imla Ibnu Hajib.
So imla' ni, apa maksud imla'? Imla' maksudnya dia duduk atas kursi, kemudian dia bukan tulis apa pun. Mana mari dalam kepala dia, dia akan sebut, anak murid akan salin. Sebut, salin. Jadi dia ni antara orang yang pertama mengimlakkan nahu. Bukan tulis nahu, imlak nahu. Secara pure. Banyak imlak ni kadang nahu, dia campur nahu, campur balarah, campur semua, campur bahasa Arab. Tapi betul. Dia dikatakan orang yang pertama buat imlak nahu sahaja. Ibnu Hajib. Tahu Ibnu Hajib ni? Ibnu Hajib ni seorang allamah besar. Kan? Dia ahli nahu. Nahwiyun. Dia ada kitab usul kan? Ibnu Hajib. Usuli. Fuqaha dia. Kan? Fiqhi. Fuqaha. Faqih. Dia ahli lorah. Lorawi. So kitab dia, orang duk mengajinya ialah kitab So Kafiah Ibnu Hajib. Ini matan dia. Ini anak belajar di India dulu. So dalam imla' tu, mana-mana dia pergi, ada anak murid yang mari, kemudian dia imla'kan. So ada yang imla' i'rab ayat Al-Quran, ada yang i'rab hadis kau, macam-macam ada yang i'rab. So antara yang dia i'rabnya yang ayat ni. So ayat ni, so dia pergi berapa tempat dia tulis, dia pergi ke Kahirah, majlis dia di Damsyik, Baitul Maqdis, di Gaza. So 2, 3, 4 imlak dia. Imlak dia ni dia tulis dalam tahun 609, between 609 626. So dia sendiri meninggal 646 Hijrah. So yang ni yang imlak kama bada'na ni, kama bada'na awwala khalqi ni kan. Ini imlak ni tahun 913 Hijrah di Kahirah. Mana setiap imlak tu dia akan sebut ni dia buat di mana? Di Kahirah, tarikh sekian. So kebanyakannya ada tarikh dan ada tempat yang dia imlakkan. So ada 638 imlak nahu. 283 imlak tanpa tarikh, tanpa sebut tempat dia. Kosong lah. Just imlak aja. Kebanyakannya ada. Jadi kalau kita tengok yang Ibnu Hajib ni, dia sebiji sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hisham. Perbahasan dia tu. Boleh tengok dalam Syamilah pun ada. Okey, sekarang ni kita tengok i'rab dia ada. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Kama bada'na, mungkin anda nak tengok ada Ibnu Hajib ni Imlak Muni, lepas tu bawa Amali. So kitab dia ni nama dia Amali. Amali Ibnu Hajib. So imlak kita panggil imlak perbuatan. Ketah tu kita panggil Amali lah. So Amali Ibnu Hajib. Maliki Tengok ini yang imlak dia yang ketujuh So imlak yang ketujuh i'rab kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Wa qala aidan mumliyan bil Qahirah. Berkata Ibnu Hajib juga sambil dia mengimlakkan, dia membaca dan ditulis oleh muridnya, ditulis di Qahirah tahun 13, maknanya 613. Dia sebut tahun 13 aja ni sebab 600 tu orang tahu dah umur dia hidup dalam 600. So dia imlak berdasarkan ayat kama bada'na awwala khalqin. So dia kata boleh yajuz ayyakuna fi mawdhi'in nasab. Kama ni duduk di tempat nasab jadi masdar. Maknanya maf'ul mutlak lah kepada nu'idu. Seolah-olah asal dianya kalau kita tulis dia akan jadi nu'idu awwala khalqin i'adatan misla ma bada'na. Sama kan dengan Ibnu Hajib ni kan? Dengan Ibnu Hisham kan? Nu'idu awwala khalqin i'adatan misla ma bada'na. Sama kan? Wa takunu ma masdariyah.
So dia kata ma tu masdariyah. Tapi problem kitanya ialah dia sebut ma di sini, ma bada'nahu. So bila sebut ma bada'ahu ada hu di sini, hu ni kepada ma. So ma tu makna alladhi. Ma jadi makna alladhi pula. So maknanya tak kenal lah ni. Ma masdariyah di sini, kemudian contoh yang dia berikan sini maknanya ma makna alladhi. Sebab tu sini Ibn Hisham kan dia tukar tadi. Mislu ma bada'na. Sama kan? Mislu ma bada'na. So, tapi Ibn Hisham tak sebutlah ma tu ma apa benda. Dia tak bincangkan ma tu ma apa benda. Tapi dalam hasiah-hasiah kita, dia sebut kalau sebut ma sini, kemudian ada hu sini, seolah-olah ma ni makna alladhi. Ini orang kemudian lah pula akan tahqiq kan. So boleh juga dia kata wa yajuzu an yakuna kama tu akan jadi hal. So bila jadi hal, kita boleh buat ayat dia nu'idu awwala khalqin mumasilan, bukan mumasilun ni ajak yang salah ni. Mumasilan. So, mumasilan sebab kalau hal nak kena ada apa? Nak kena ada nakirah lah. Dan dia mesti nasab. So mumasilan di sini. Kan? Sebab tu barulah ada lilladhi supaya sini kalau kita buat idafah tak, dia akan jadi apa? Akan jadi macam makrifah lah pula. Tapi tak apa juga sebab misl ni dia kalau walaupun dia idafahkan perkataan misl kalau dia idafahkan dia tetap nakirah. Sebab tu dia tak ubah sini kan, misl. Cuma dalam kitab syarah akan sebutlah supaya nampak misl ni dia akan tukar jadi mumasil. Ni kan nakirah. So kalau sifat mana boleh sini? Ni idafah. Kalau idafah jadi makrifah. Problem dia kan? Tapi ulama kata perkataan misl ni dia mubham. Perkataan mubham termasuk kalimah yang mubham, kalau diidafah pun dia tidak jadi dia tak jadi makrifah, dia tetap jadi nakirah. So sini mumasilan. Mumasilan lilladhi. Tengok alladhi dia guna kan? Sedangkan tadi dia kata ma masdariyah. Dia kadang-kadang ada problem tu. Kama bada'na. Kemudian kalau hal, sini hal, mana sahibul hal dia? So sahibul hal dia kata domir yang ada pada hu, nu'iduhu. Sebab sahibul hal mesti makrifah kan? So nu'iduhu. Kemudian satu lagi, itu kalau kita kata ada hubungannya dengan nu'iduhu. Kalau kita kata hubungan dengan yang natwi yang mula-mula tadi, so boleh juga dia kata wa yazu an yakuna kama bada'na ni ada hubungannya muta'alliqan atau milik amil dianya ialah natwi. So bila amil natwi maknanya macam nu'idu jugalah, maknanya dia akan dikata sifat kepada masdar yang dihazafkan. Mansuban ala masdar. Ay naf'alu hadzal fi'l azim ka fi'lina hadzal fi'l. Cuma problem dia kalau yang kedua ni yauma natwi sama' ni kan. Problem dia ini macam yang ana sebut tadi. Ni lipat. Yang ni cipta ataupun zahir kan. Ada kan. Zahir kan, daripada tak ada kepada ada kan, zahir kan. So tak sama dari segi nak kata tasbih tu. Sama tak? Tak sama. So jadi sebab itulah lepas ni dia akan sebut macam mana kita nak sama. Tengok. Dia kata yang sebelah sini dengan sebelah sini. Sebelah sini dengan sebelah sini. Dia pergi buat makna dia akan jadi gini. Naf'alu hadzal fi'il azim ka fi'lina hadzal fi'il. Maknanya natwi sama' ni, natwi ni makna dia naf'alu hadzal azim. Kami melakukan perbuatan yang besar. Maknanya natwi tu dia ambil satu makna apa yang nak cerita ni. Lipat-lipat ni banyak lagi benda-benda akhirat yang Tuhan buat. Lipat langit, apa gulung, bumi lah, macam-macam lagi, matahari dihilangkan,
Kan banyak lagi lah peristiwa di akhirat. Itu salah satunya. Jadi semua tu menggambarkan perkara-perkara yang besar. Kan? So ini seolah-olah ayat tu seolah-olah nak kata dari segi umumnya bermakna naf'alu hadzal fi'l azim. Kami buat perbuatan yang besar ni sebagaimana kami buat perbuatan yang besar ni. Makna mengadakan orang mewujudkan satu benda yang mati tadi, so hidupkan kembali. Kan? Ka fi'lina hadzal fi'l. Ini pun perbuatan yang besar juga. Kan? Jadi maksudnya dari segi tasbih ni, kalau benda ni benda khusus. Benda khusus, maknanya juzuk-juzuk yang khusus. Sebelah sini, kamar pun juzuk yang khusus. Jadi kalau khusus lawan khusus, artinya maksud dia am. Mana tasbih dia tu boleh jadi am. Mana tempat khusus-khusus ni boleh bertemu? Bertemu di makna yang umum. Sebab itulah kalau kita tengok, selepas tu dia akan huraikan. Yang ni tak ada disebut. Yang sampai sini aja disebut dalam Ibn Hisham. Ya, naf'alu hadzal fi'l 'azim ka fi'lina hadzal fi'l. Ini syarah mana-mana pun tak keluar. Sebab tu ana duk bengong ni kenapa disebut naf'alu hadzal fi'l 'azim ka fi'lina hadzal. So rupanya ada dalam Ibnu Haji. So dia kata sini masdar al-mazkur li tasbih. Masdar biasanya kalau kita tasbihkan sebelah kiri dan sebelah kanan dia, kita bandingkan. Kadang-kadang serupa dia kata musyabbah dengan musyabbah bihi. Sini kan Zaidun kal asad. Zaidun kal asadi. Kadang-kadang serupa sebelah sini dengan sebelah sini. Dari segi berani tu kan. Serupa. Sebab kaf ni kita belajar nak kaf tasbih. Sebelah kiri, sebelah kanan dengan sebelah kiri. Jadi kadang-kadang masdar tu, makna masdar tu, tasbih tu, kadang-kadang serupa dia kata musyabbah bihi tu. Dari segi makna dan dari segi lafaz. Makna sebelah kanan, sebelah kiri tu lebih kurang makna dia kan. So kadang-kadang bercanggahan. Wataratan yukhalifuhu. Sebelah kanan, sebelah kiri tak sama. Dari segi makna tak sama, lafaz pun tak sama. Wa idza khalafahu, kalau tak sama bercanggahan, faqad yakunul awwalu bi amrin amin. So kadang-kadang sebelah kanan, sebelah Zaid ni tadi, ni sebelah Zaid ni, ataupun sebelah ni, yaumanatu isama ni, so kadang-kadang sebelah tu benda yang umum. Kadang-kadang yang sebelah kiri tu benda-benda yang khusus. Kadang-kadang sebaliknya tukar. Yang ni khusus, yang ni umum. So kadang-kadang semuanya khusus. Waqad yakuna ni, mana dua-dua pihak tu, jami'an mazkura ini. Yang disebut tu, kedua-duanya menggunakan lafaz yang khas. Yang kita ni, natwi pun khusus. Maknanya ciri-ciri yang khusus. Yang nu'iduhu. Kama bada'na tu. Pun khusus juga kan. Jadi, kalau yang macam ni, wal muradu tashbihuhuma bil amril am. Jadi, kalau hak jenis macam ni, tasbih dia tasbih yang umum. Yang boleh berkongsi antara hak khusus dengan khusus tu. Di mana tempat titik yang boleh berkongsi. Jadi hak ni lah bahagian yang akhir kita ni. So hadha min qismit akhir. Okey, kembali balik. Okey, yang ana jelas tu semua dah ada di sini. Okey, fa in qaddartahu na'tan li masdarin. Ka ni kalau kamu jadikan dia sifat kepada masdar. Fa huwa imma ma'mulun. So bila kita sebut ka, ini dia nak kepada amil. Dia jadi ma'mul. So kadang disebut fahuwa imma ma'mulun. Jadi kaf di sini akan jadi ma'mul kepada siapa? Menerima kesan siapa? Amil mana? Amil nu'iduhu. Kan tadi kita kata dua amil dia. Yaumanatu is-sama. Yang ni satu amil dia. So sekarang ni kita kata dia ni na'at. Na'at kepada masdar. Masdar yang mana? So masdar yang ni dia kata nu'id. Yang ni dulu. Sebab yang ni mudah faham. Yang ni jauh fahamnya. Yang ni dulu. So ayat dia akan jadi nu'idu awwala khalqin. Barulah kan? Barulah kamar di sini ya. So kalau dia makmur kepada nu'idu. Ni amil lah.
So ini akan jadi ma'mul. So kalau kita buat ayat lengkap dia akan jadi nu'idu awwala khalqin. So hu tu jadi kembali kepada awwala khalqin. Kami ulang balik penciptaan yang pertama dengan satu ulangan yang ada datang. Seperti misla ma bada'na yang kami ciptakan. So misla ni akan jadi apa? Na'at ataupun sifat kepada yang ada. Ini mausuf lah. Kita panggil man'ud. So man'ud nakirah. Yang ni pun nakirah. Yang ni mansub, yang ni mansub. Yang ni bukti dia nakirah kerana perkataan misl apabila diidhafahkan kepada mana-mana dia tetap akan jadi nakirah. Ataupun dia ma'lu imma ma'mulun kepada natwi. So dia jadi makna dia start sini. Natwi memberi kesan kepada kama. So natwi kama. Yang kedua. So kalau natwi sama, natwi makna dia akan jadi yang ni kita kata umum tadi. Naf'alu hadzal fi'la al-'azima ka fi'lina hadzal fi'la. So sekali kita baca gini kita tak faham tak macam mana boleh dia takwil kepada naf'alu hadzal fi'la al-'azim ka fi'lina hadza. Melainkan setelah dijelaskan oleh Ibnu Haji dalam makna pentashbihan. Wa in qaddarta halan. Baik, kama ni sekarang kamu nak jadikan dia hal. Boleh juga jadikan dia hal. So sekarang ni kita kata dia ni hal. So hal kepada nu'idu, hal kepada hu. Wa in qaddartahu halan. So masalahnya nak cari zulhal. Fazul hali tuan punya hal tu ialah maf'ul nu'iduhu. So maf'ul kepada nu'iduhu ialah hu lah. So kalau kita buat ayat supaya nak nampak hal, nu'iduhu ni ambil balik kama ni. So kama kita tak depan lah sebab asalnya duduk di selepas nu'idu. So nu'iduhu kemudian kita ambil makna ka ni, makna dia mumasilan. Makna ini sirah apa panggil sirah sifat. Kerana hal biasanya datang dalam bentuk sirah sifat. Mana sirah isim fa'il dan isim maf'ul. So jadilah dia mumasilan. Kenapa kita nasab? Kerana hal ni nasab. So mumasilan oleh kerana nakirah, maka untuk idhafah kan tadi tu idhafah. So idhafah, asal idhafah ni ialah li. Awal-awal kita ngaji idhafah ada berapa jenis? Idhafah mahzah, idhafah ghairu mahzah. Kalau idhafah mahzah purely idhafah. So purely idhafah makna dia makna li. Dengan makna li. Makna memiliki, kepunyaan. So maknanya idhafah tadi kita kata gulamu Zaidin. The servants of Zaid. Apa makna dia? Makna dia gulamun li Zaidin. Ataupun al-gulamu kalau li Zaidin. So mumasilan lilladhi. Alladhi itu dia ambil makna ma. So bagi dia makna sini ma ni mausul lah. Bukannya ma masdariyah. Jadi ini kerja syarah pula ni kata patut ke tak patut. Yang mana lebih sesuai sini tak ma masdariyah ke ma? Cuba kita tengok. Lilladhi bada'nahu. Habis tentang i'rab kama bada'na awwala khalqin. Ini salah satu i'rab ni, salah satu i'rab maknanya dengan mengatakan nu'iduhu ni kekal duduk sini. Ada satu lagi i'rab kalau kita tengok dalam kitab i'rab, dia kata kama ni bermuta'alliq dengan bukan nu'iduhu, bermuta'alliq dengan nu'idu. So nu'idu ni hanya tafsir kepada nu'id. Setengah mengatakan yang ni takwil ni lemah sikit. Cara i'rab ni lemah sebab nu'idu tu dah ada maf'ulun bih. Wa taqa'u kalimatu kadza. Okey, serupa dengan perkataan kama ni ialah perkataan kadzalika. So kadzalika pun kaf plus zalika.
Kaf kan? Kadzalika. So ni huruf jar. Zalika ni majrur lah. Tapi dia isim isyarat. Dia mudhaf isim isyarat. So maknanya dia pun kena bermuta'alliq jugalah maksudnya. Kalau ada perkataan kadzalika ni dia akan duduk dengan amil mana? Dia akan jadi ma'mum. Dia bertaut dengan siapa? Okay, yang tu okeylah dia kata. Tapi masalah i'rab sekarang ni kita i'rab susah. So i'rab dalam ayat Al-Quran ni ada perkataan kadzalika. So kadzalika mesti bertaut dengan amil kan? Ni kadzalika ni. Cuma dalam ayat yang dia bagi kita sekarang ni, perkataan kadzalika ni semakna dengan perkataan misla qaulihi. Misla tu maknanya kadzalika juga. Demikian. Seperti itu. Perkataan misl ni. Baca ayat dulu. Okey. Wa taqa'u kalimatu kadzalika aidan kadzalika. Jatuh perkataan kadzalika ni juga sebagaimana yang di atas tadi. Kadzalika. Seperti yang demikian juga. Seperti yang di atas tadi. Mana jadi na'at. Boleh jadi na'at, boleh jadi hal kan? Na'at ataupun hal. Ataupun terletak tadi, maksud dia terletak selepas jumlah. Selepas jumlah. Sama selepas jumlah. Nombor 10 dia kata apa? Na'atan li masdar mahzuf. Dia jadi na'at di sini. Maknanya dia mesti ada jumlah lah. Yang berkait dengan dia. Ada amil. Yang tu tak ada masalah. So masalahnya yang ayat ni. Sebab perkataan kadzalika ni makna seperti. So dalam jumlah yang sama ada perkataan dua seperti. Satu perkataan kadzalika, satu perkataan misl. Ini pun seperti, yang tu pun seperti juga. Maksud pun sama. Jadi macam mana nak solve ayat ni? Fa in qulta, jika orang tanya kamu, macam mana boleh berkumpulnya? Fa kaifa ijtama'at, bersama dengan misl, bagaimana boleh berkumpul kadzalika dengan perkataan misl? Dalam firman Allah Ta'ala fi qawlihi Ta'ala, wa qala alladhina la ya'lamuna, berkata orang-orang yang tidak mengetahui di kalangan penduduk Mekah, musyrikin Mekah. Laula ni makna halla. Kenapa tidak? Kenapa tidak Tuhan Allah ni bercakap terus kepada kami? Kenapa beri wahyu kepada kamu? Laula yukallimun Allah. Bercakap dengan kami lah sebenarnya. Ataupun ta'tina ayatun, ataupun ada mukjizat-mukjizat yang memproofkan atau membuktikan bahawa kamu ni rasul. Kamu ni membawa nubuah. So biasanya orang-orang musyrikin ni biasanya mereka minta daripada zaman dulu lagi kepada Nabi, minta mukjizat yang bentuk ain-ain kan, yang boleh nampak turun makanan, keluarnya air. So dia nak benda macam tu. So au ta'tina ayatun, ataupun satu petanda datang kepada kami yang membuktikan bahawa kamu ni Nabi, proof. Kazalika, demikianlah juga berkata orang-orang yang sebelum mereka. Siapa orang sebelum mereka? Yahudi dengan Nasara. Yahudi dan Nasara. So mereka kata misla qaulihim, seperti kata-kata mereka orang-orang musyrikin Mekah tu. Mudah je kalau tak ngaji bahasa Arab. Makna dia clear, okey, faham. Terjemah Melayu, lagi faham. Tapi bila mari dalam struktur bahasa Arab, macam-macam boleh jadi makna dia. Jadi problem pula. Dan problem yang menyedapkan, yang menggerakkan minda, makanan rohani. Okey, sekarang ni masalah dia misal dengan kadzalika. Jadi seolah-olah qala alladzina mana ayat ini? Qala alladzina min qablihim. Qala alladzina min qablihim.
Berkata orang-orang yang sebelum mereka. Kadzalika. Misla qaulihim. Sebab kan kadzalika ni kan dia mari selepas ayat komplit. Walaupun dia duduk di depan macam kamar tadi. Tapi sebenarnya dia duduk di belakang. Mana dia letakkan selepas ayat. So ayat sepatutnya qala alladziina min qablihim kadzalika misla qaulihim. Jadi yang ni pun misli. Wa misli, okey dia kata sini i'rab. Jadi kita nak i'rab misli macam mana? Nak i'rab yang ni macam mana? Supaya tak nampak serupa. Wa misl fil makna, dari segi makna sini kan. Tadi Ana beritahu dah tadi makna apa makna? Makna dari segi makna dia ialah na'tun kepada masdar qala al-mahzuf. Berkata orang-orang yang sebelum mereka dengan kata-kata qaulan yang seperti kata-kata mereka. Misla qaulihim. Jadi misl ini kata sifat kepada qaulan. So kata sifat kita panggil na'at. Na'at kepada ni qaulan ni apa? Masdar. Maksud masdar ni ialah maf'ul mutlaq. Ai setengah-setengah masuk kata tak ada ai. Ada ai jadi susah pula. Kan? Qala al-mahzuf. Qala masdar kepada qala yang mula-mula tadi ni yang dihazafkan sebagaimana anna kadzalika na'tun lahu, sebagaimana kadzalika ni juga kata sifat kepada qala juga. So maknanya qaulan juga. Qaulan misla zalika. Kaf tu makna misla kan? Zalika. So ada dua lah. Qaulan misla zalika, misla qaulan misla zalika, misla qaulihim. Boleh tak macam tu? Tak boleh macam ni dia kata serupa benda macam ni. Benda yang sama, maf'ulun bih yang sama, duduk setempat, tanpa kita asingkan dia. Ni istiqlal, dia panggil istiqlal. Berasingan. Kalau kita buat maknanya, kalau kita guna waw, itu tak apa sebab yang ni lain. Kita pakai waw. Sekarang ni kita tak guna waw. So dia kata, wala yata'adda amilun wahidun. Satu amil, sekolah tadi, dia satu amil. Bertindak kepada dua maf'ul. Maf'ul pertama, maf'ul kedua. Maf'ul pertama, maf'ul kedua. Dan dia bukan jenis fi'il yang memerlukan dua maf'ul. Macam kalau alim tu Zaidan tabiban. Aku mengetahui Zaid tabib. Ini maf'ul yang pertama, ini maf'ul yang kedua. Ini tak apa lah af'alul qulub. So af'alul qulub walaupun tidak ada pemisahan apa-apa sini istiqlal, ini asing, maf'ul asing, ini maf'ul asing. Boleh. Tapi untuk yang fi'il yang tidak memerlukan dua maf'ul, boleh tak dia bertindak kepada dua maf'ul tanpa adanya pengasingan. Kalau kita buat waw tak apalah, biasa kalau mana darabtu Zaidan wa Amran. Aku pukul Zaid dan Omar. Boleh kan? Tapi kalau kita tak bubuh waw sini, darabtu Zaid dan Amran, tak diizinkan. Mana boleh satu amil bertindak kepada dua maf'ul dengan makna satu makna. Makna maf'ul dia. Okay, sebab tu dia kata wala yata'adda amil wahid. Satu amil tak boleh memberi kesan kepada li muta'allaqaini atau muta'alliqaini, kepada muta'alliq yang muta'alliq sini ma'mul dia. Ma'mul maknanya objek yang mendapat kesan dia lah, macam maf'ul bih tu kita panggil muta'alliq. Sini muta'alliq makna umum lain, bukan muta'alliq jar majrur tu bukan. So maknanya ma'mul dia. So ma'mul dia bimaknan
wahidin. Makna dia sama. Makna mana hak itu pun maf'ul bih, yang ni pun maf'ul bih. Macam sini kan. Zaid pun maf'ul bih, yang ni pun maf'ul bih. Tapi tak dipisahkan oleh waw. So dalam kalam Arab kita tak boleh sebut wala taqulu darabtu Zaidan Amran. Aku pukul Zaid Omar. Tak boleh. Kan ini istiqlal, satu amil bertindak kepada dua maf'ul yang sama tanpa dipisahkan oleh huruf ataf. Satu. Okey, sebelum tu kita untuk nampak senang, misla ni misla qaulihim. Berapa kemungkinan i'rab dia misla ni? Satu tadi dia kata apa? Dia kata jadi na'at. Yang kedua dia kata misl jadi na'at. Yang kedua dia kata jadi taukid. Yang kedua je khabar. Tiga bukan misl, kazalika dan kazalika. So kazalika jadi khabar kepada mubtada li mubtada al-mahzuf. Ini tiga i'rab yang dia i'rab untuk sama ada misl ataupun kadzalika. Yang pertama kita kata na'at tadi kan. So na'at kalau kita kata na'at misl tu saja okeylah. Tapi untuk kita kata kadzalika tu juga misl na'at jadi problem lah. So dia akan jadi ma'mul yang sama bertindak amil yang sama bertindak kepada ma'mul yang mempunyai makna yang satu. Dua ma'mul yang mempunyai makna yang satu. Okay, satu lagi kemungkinan makna misli lah. Makna dia misl, makna dia taukid. Tapi kalau makna taukid dia kata wala yakunu mislu taukidan. So kalau kita i'rab taukid pun masalah juga. Sini dia kata qala alladhina min qablihim kadzalika. Yang ni yang asalnya. Darabtu zahaba Zaidun nafsuhu. So nafsuhu ni jadi taukid kepada Zaidun kan. Makna nafsu tu juga adalah Zaid. So makna sini ni benda yang sama kan, misal dengan kata benda yang sama. So yang ni taukid, yang ni hanya nak kuatkan kadzalika aja. So tak boleh dia kata sebab masalah mislu taukid li kadzalika. Li'annahu kerana misl abyanu min kadzalika. Okey, untuk taukid, kalau taukid dia nak kena yang sebelah sini, yang Zaid ni dia lebih terang. Makna dia lebih jelas. Berbanding dengan yang sini. Yang ni nak itu sikit je, nak kuatkan sikit je. Yang ni maknanya dia lebih kurang sikit. Maknanya lebih akhfa. Yang ni lebih abyan. Lebih jelas, ini lebih tersembunyi sikit makna dia. Sedangkan sini mis ni dia lebih kuat daripada zalika, kadzalika kan. Tapi dia letakkan di sini, sepatutnya dia kena duduk sini. Sebab apa dia katakan dia lebih jelas? Sebab bila kita kata misla qaulihim, seolah-olah macamnya qaulihim lah. Dia kata misla qaulihim, seolah qaulihim lah kan. Supaya dengan kata-kata kamu tu kata-kata kamu lah. Berbanding dengan zalika, so zalika ni dia mubham. Dia isim isyarat kan, istilahnya tu. Tu mana tu je kan. So dia tak berapa jelas. Bandingan ni sebut tu ni, qaulihim. So yang ni lebih jelas banding dengan yang ini. So sebab tu dia kata tak boleh. Ya anau abyanu minhu. Kama la yakunu Zaidun min qaulika, sebagaimana untuk perkataan Zaid dalam ayat ni. Hadza Zaidun yaf'alu kadzalika. Kalau kita kata Zaid ni taukid kepada haza, lihaza, tak boleh jugalah, kan? Okey, dia kata haza sebab haza ni mubham.
Zaidun ni isim alam. Isim alam ni antara makrifah yang duduk top atas tu. Lebih jelas. Dia isim alam. So tak boleh sebab dia lebih rendah. Dia lebih tinggi daripada yang ni. Tak boleh jadi taukid kepada yang ni. Ayat dia nak sebut begini. Hadha yaf'alu kadha. Yang ni buat gini-gini. Tapi dia nak kata haza ni ialah, haza yang dimaksud ni ialah Zaid. Tak boleh lah kalau kita buat macam ni jadi ayat pula. So haza Zaidun. Ini adalah Zaid. Kan? Kalau makrifah bolehlah ada alif lam. Hadar rajulu. Bolehlah. This man. So mana yang sesuai? So memang sesuai takkid je lah. Dia kata. Saya kata takkid, okey bolehlah dari segi struktur. Dari segi makna tak boleh. Sebab yang ni dia lebih abian banding dengan yang ni. So dia kata Zaid dalam ayat ni jadi taukid kepada haza lizalika. Kerana yang demikian juga. Makna kerana yang ni lebih abian daripada yang ini. Okay. Yang ketiga, i'rab dia khabar. So untuk kadzalika lah yang mesti tu habis dah. Untuk kadzalika. So wala khabara li mahzufin bi taqdiri al-amru kadzalika. Kadzalika. So kadzalika ni dia kata putus sini aja. Sini. So dia takdirkan al-amru kadzalika. So ni mubtada. Kadzalika akan jadi khabar. So waqala alladhi, berkata orang yang tidak mengetahui, kenapa tidak Tuhan bercakap dengan kami terus? Ataupun ayat yang membuktikan kamu ni nabi, petunjuk, mukjizat datang kepada, mukjizat yang zahir datang kepada kami. Begitulah urusannya. Begitulah keadaannya. Al-amru kadzalika. So seolah-olah yang sini dah tamat dah. Al-amru kadzalika dah benda. So seolah-olah dia nak kata yang sini ada hubungan yang ni lagi kan. Sebab sini titik lah. Al-amru kadzalika. So kalau kita kata kita buat ayat penuh sini, apa hubungannya al-amru kadzalika ni dengan qala alladziina min qablihim misla qaulihim. So seolah-olah tidak ada pertautan dari segi lafaz. Dari segi makna tu adalah, maknanya perkara besar ni gitulah. Apa dia perkara besarnya? Ni. Perkara besarnya ialah, so amru tu perkara besar. Perkara besarnya demikian. Apa dia perkara besar? Inilah kata-kata orang-orang yang sebelum mereka pun gitu jugalah. Seperti mereka. Itu dari segi maknawi. Tapi dari segi lafaz, tak ada kena. Sebab dia pustak situ dan tak ada lah domain-domain apa semua yang merujuk kepada yang sebelah sini. Kan? Ini dia kata mukhillun lil fasaha. Tak ada connection lafzi. So wala khabaran li mahzufin bi takdiri, so kita takdir al-amru kadzalika. Tak boleh, kenapa kita tak boleh kata dia tu khabar kepada mubtada mahzuf? Ataupun kenapa kita tak boleh kata al-amru kadzalika? Lima, kerana sesuatu yang yuaddihi ilaihi, ini akan membawa kepada min adami irtibati, tiada hubungan ma ba'dahu, maknanya qala alladhi lah, dengan ma qablahu, yakni al-amru kadzalika. Sebab kadzalika ni ada hubungan yang sini aja dengan hubungan sebelah sini. Bukannya hubungan sebelah sini kan? Kan kita kata kadzalika ni nak kena ada hubungannya dengan yang sebelah sini. Bukannya sebelah sini. Sebab ka ni bermuta'alliq dengan sesuatu yang ada sebelah sini. Al-amru kainun kadzalika. Al-amru kainun kadzalika. Sebab ni harfu jar kan? Urusannya berlaku begitu. So kadza ni dah terputus dah dengan yang sebelah sini. Qala alladziina laa ya'lamuuna misla qaulihim, qala alladziina min qablihim misla qaulihim. Sedangkan konteks ayatnya menunjukkan yang sebelah sinilah yang dia katanya.
Okey, yang i'rab yang atas tadi semua tak boleh dipakai. Sekarang ni Ibn Hisham dia i'rab yang boleh dipakai lah. Qultu. Misla ni jadi badal. Badalum min kadzalika. So, qala alladhi kadza qala alladhi min qablihim kadzalika misla qaulihim. Kan? So oleh kerana ini serupa yang ini, kenapa tak jadi badal? Ya bolehlah jadi badal kan? Misla badalun min kadzalika. Cuma yang ni makrifah, yang ni nakirah. Boleh badal nakirah dia. Ataupun atau bayan. Masal ni, misla ni jadi bayanu, atau bayan. So atau bayan ni benda yang sama kan? Qala Abu Hafsin. Berkata Abu Hafsin, yakni Umar bin Khattab. Umar bin Al-Khattab. So apa hubungan Hafs dengan Amr? Benda yang sama kan? So kalau benda tu benda yang sama, kita panggil ni ataf ni, kita panggil ataf bayan. Mana kita ikut, ataf ni mana ekori, i'rab dia kita ikut yang ni, tapi kerana bayan saja. Mana dia ni, yang ni lebih terang daripada yang ini. Abu Hafsin orang tak berapa kenal. Sebut buat Amr bin Khattab. So ini akan jadi ataf bayan. Ataupun misla ni nusiba dinasabkan dengan amil lain. Amil ya'lamuna. Ni pelik sikit. So dia nak kata kadzalika ni dia maf'ul bih kepada la ya'lamu sini. Berkata orang-orang yang tidak mengetahui. Wa qala alladhina la ya'lamu misla qaulihim. Berkata orang-orang yang tidak mengetahui. Kalangan musyrikin Mekah. Seperti kata-kata orang Yahudi kan? Yahudi dengan Nasara. Misla qaulihim. Ni pelik sikit. Jadi kalau kita nak ganti kepada misla qaulihim ni, wa qala alladhina la ya'lamuna misla qaulihim. Ayat akan jadi gitu kan? Wa qala alladhina la ya'lamuna misla qaulihim. So misla qaulihim ni dia tukar jadi i'tiqad al-yahudi wan nasara. Qaul ni apa makna? Qaul kan dalam bahasa Arab. So qaul boleh makna kata-kata, qaul boleh makna i'tiqad, kepercayaan, i'tiqad. Jadi mana perkataan misl dah hilang dah. So berkata orang-orang yang tidak mengetahui, bukan mengetahui contoh i'tiqad Yahudi. Tidak mengetahui i'tiqad Yahudi dan Nasara. Mereka tu memang tak tahu sebab masyarakat Arab tu masa tu jahil tentang i'tiqad dia. I'tiqad Yahudi dan Nasara. Selalu membohongi Rasul, menyembunyikan maklumat apa semua tu kan. Kita tak tahu. Jadi tak bolehlah kita kata waqala alladhina la ya'lamu misla. Misla ni tak boleh pakai. Terus nak kata waqala alladhina la ya'lamuna qaulahum gitu. Jadi ada dah dalam bahasa Arab kita guna misla tapi kita tidak maksudkan misla. Cuma misla ni kita masukkan untuk tujuan balaghah. Ada dia kata bahasa Arab memang guna gitu. Kita buat misla tapi tak, bukan maksud dia. Maksud dia zat yang ni. Sebab untuk balaghah tu kita berlapik sikit lah. So berlapik ni kita tak sebut direct, langsung. Jadi ini direct kan, ni zat. Zat qaul tadi. Jadi perkataan misl tadi, masalah kita tadi misl tadi kan sini.
Falmisla ni seolah seperti bimanzilatiha. Famisla bimanzilatiha, kedudukan dia seperti kata-kata orang Arab, misluka la yaf'alu kadha. Yang kita, bahasa kita pun kita guna, kita kata orang serupa kamu ni tak patut buat gini. Orang macam kita ni tak buat. Adakah kita masuk orang macam kita ni? Kita masuk orang macam kita, orang lain ke kita masuk kita? So kita tak buat lah. Orang macam kita tak buat gini. Macam kita tak buat. Jadi misluka ni, apa maksud misluka? Mana antarlah. Kamu ni, kamu sepatutnya tak buat macam ni. Antarlah taf'alu. Kalau antar ni, antarlah taf'alu kaza. Kan? Jadi sebut misluka tapi murad dia zat dia. Habis satu. Misla ni i'rab maf'ulun bih kepada la ya'lamun. Ataupun dia au nusiba. Ataupun dinasabkan dengan qala. Qala yang pertama. Qala yang pertama. Pertama ke kedua? Amil biqala al-awwal. So kita ada dua qala kan dalam ayat ni kan? Qala alladhi ni kita ada dua qala. Satu qala sini. Satu qala sini. So dia kata maf'ulun bih kepada qala yang pertama. Bermakna qala alladhina la ya'lamuna misla. So maksud dianya tadi berkata orang yang tidak mengetahui. Qala alladhina la ya'lamun. So qala kan boleh ada maf'ulun bih kan? Contohnya kita kata qalahu, dia berkata perkara yang demikian. Qala dzalika, dia berkata perkara itu, kan? Ini maf'ulun bih. So qala alladhina la ya'lamun, apa dia kata? Qala misla qaulihim. Dia berkata seperti kata-kata orang Yahudi. Qala alladhina la ya'lamun misla qaulihim, itu makna Yahudi wan Nasara. Satu. Yang ke seterusnya, au kaf mubtada'un wal a'id mahzufun ai qalahu. So maksud dia akan jadi kepada yang sini pula. Kaf jadi mubtada'. Okey. Kaf jadi mubtada'. So kalau dia jadi mubtada', so dia jadi apa? Dia jadi isim lah kan? Sebab kaf mana boleh, kalau kaf tu harfi, dia tak boleh lah jadi isim. Kaf harfi tak boleh lah jadi mubtada' kan? So wal kafu mubtada'un. So kazalika ni kita kata kaf ni makna misl. Makna misl, makna isim. So misla zalika, kaf tu sendiri makna isim, misla zalika. Satu kaf ni dia harfi tapi makna dia aja makna misl. Tapi yang ni tak, ni memang dia tu kaf tu makna dia misl. So misla zalika ni mudhaf ilaih kan. So mana khabar dia? Qala alladhi. So bila khabar tu jumlah, nak kena ada dhamir lah yang kembali kepada misla zalika tu kan. So dhamir dia tu mahzuf sini. Hu. Jadi ayat dia kadzalika qalahu. Ataupun mislu zalika qalahu. Seperti demikian dia berkata. Yang ni mubtada', yang ni khabar. So khabar kalau jumlah nak kena ada dhamir yang kembali kepada sini kan. So mislu dzalika qalahu. Qalahu alladhina min qablihim. Hu ni dhamir misl. So wal a'id, makna a'id kepada misl tadi mahzufun. Jadi kalau kita sebut jadi qalahu. Okey. I'rab ni dia kata ni, i'rab ni yang kita baru buat ni, i'rab ni disebut oleh Makki tapi diraq oleh Ibnu Syajari. Ditolak oleh Ibnu Syajari.
Waradda Ibnu Syajari zalika, yang ra yang kita sebut tadi. Ra kepada ra terhadap Makki. Ulama nahwu ataupun ulama nahwu dan ulama qiraat. Bi an qala, dengan kata-kata dia kata qad istawfa ma'mulahu wa huwa misl. So bagi dia kata, dia bagi dia kadzalika ni, kalau kita kata misla sini kan, misla zalika. So qala ni dah ada maf'ulun bih dia ni, qala misla qaulihim. So bila dia dah ada maf'ulun bih di sini, so macam mana nak ada dhamir lagi sini jadi maf'ulun bih? Mana ada qala ni perlukan dua maf'ulun bih? Mana ada qala termasuk af'alul qulub yang perlu pada dua maf'ulun bih? Saya kata qad istawfa ma'mulahu, dia telah menyempurna, maknanya dia telah memiliki ma'mul dia dah, iaitu misla. Kata Ibn Hisham, walaysa bi syai'in. Ra dia tu tak ada apa-apa makna, tak boleh ambil kira. Walaysa bi syai'in. Sebab perkataan misl tu maf'ul mutlak, bukan maf'ulun bih. Li'anna misl hina izin jadi maf'ulun mutlak, ataupun boleh kita kata maf'ulun bih yang ya'lamu punya, bukannya yang qala, atau maf'ulun bihi li ya'lamuna. Wad dhamiru al muqaddar maf'ulun bihi li qala. Jadi qala tadi kita kata milik maf'ulun bih itu milik qala. So kalau kita kata sini qala, qalahu, qalahu ni hu milik misl. Kemudian misla ni, misla jadi qaulan, qala qaulan misla qaulihim. So dia jadi maf'ul mutlak kan, sebab maf'ul mutlak dihazafkan, so dia ganti maf'ul mutlak. Ataupun kita kata yang tadi, wa qala alladhina la ya'lamu misla qaulihim. So maf'ulun bih kepada la ya'lamu. Tu i'rab dia. Nak habiskan je ni ah, Robert? Kau nak berhenti?